Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 3. Hari ini kami akan membentangkan laporan projek pengkosan bagi subjek perekonomian kos dan syarikat kami kaji iaitu syarikat Fastoprint. Ini nama ahli-ahli kumpulan kami. Dalam laporan kami akan membentangkan profil syarikat, amalan perekonomian kos syarikat dan pembincangan dan cadangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan tentang profil syarikat. Nama syarikat yang telah kami soal selidik adalah Fastoprint Sdn Bhd. Nama pemilik syarikat ini adalah Puan Syahidatul Wahidah binti Syaharin dan syarikat ini bertempat di Seksyen 15 Bandar Baru Bangi, Selangor. Jenis perniagaan yang dilakukan oleh perniagaan inilah syarikat Sdn Bhd dan perkhidmatan yang dilakukan oleh syarikat inilah percetakan dan pemasangan banner ataupun papan tanda. Tahun penubuhan syarikat inilah pada tahun 2018 dan tempat penubuhan yang pertama syarikat ini telah ditubuhkan adalah di Fakulti Ekonomi Pengurusan di UKM Bangi. Seterusnya adalah struktur organisasi Fastoprint. Berdasarkan carta organisasi ini, kita dapat tahu bahawa tugas dan tanggungjawab satu individu dalam syarikat ini. Jadi, berdasarkan carta organisasi ini, pengarah bagi syarikat ini adalah Muhammad Najmuddin bin Muhammad bin Karim dan naib pengarah adalah Ki Yvonne dan syarikat ini mempunyai 4 bahagian atau 4 jabatan, iaitu Jabatan Jualan, Jabatan Kewangan dan Admin dan Jabatan Pemasaran dan Jabatan Operasi. Dan di bawah-bawahnya adalah terdiri daripada pekerja-pekerja bagi syarikat Fastoprint. Seterusnya adalah proses penawaran perkhidmatan Fastoprint. Fastoprint menawarkan perkhidmatan percetakan dan pemasangan. Berdasarkan Raja 1 ini, berikut merupakan adalah proses perkhidmatan percetakan. Pertama sekali, Fastoprint akan menerima tempahan daripada pelanggan sama ada melalui dalam talian ataupun jualan secara fizikal, iaitu macam pelanggan tu datang dekat kedai dan memberitahu apakah jenis percetakan yang diinginkan. Yang kedua adalah setelah menerima tempahan daripada pelanggan, syarikat mencetak apa permintaan pelanggan. Dan yang ketiga adalah CD untuk diambil untuk pelanggan, atau syarikat ini juga boleh membuat penghantaran, boleh menghantar sampai ke depan rumah. Yang kedua adalah proses pembuatan percetakan dan pemasangan, sama juga macam tadi. Semua yang berbezanya adalah syarikat ini menawarkan perkhidmatan memasang papan tanda atau banner yang telah dicetak oleh syarikat Fastoprint ini. Jika pelanggan menghendaki perkhidmatan pemasangan, jadi Fastoprint ini juga boleh melakukan perkhidmatan pemasangan berikut. Baiklah, saya Nurul Husna Nadira binti M. Zahidi, nombor matriks A188450, akan menyambung pembentangan dengan membentangkan berkenaan tujuan perekonomian kos. Tujuan perekonomian kos yang pertama adalah memaksimumkan keuntungan, yang kedua adalah mampu mengurangkan perbelanjaan, yang ketiga ialah untuk menyediakan penyata kewangan, yang keempat ialah menurunkan yuran perkhidmatan keseluruhan pelanggan, yang terakhir sekali membantu syarikat memahami aliran keluar masuk wang, mengurus perbelanjaan dengan lebih baik dan bagaimana mereka boleh meletakkan perkhidmatan dengan lebih baik di pasaran. Baiklah, seterusnya adalah berkenaan anggaran kos perbelanjaan sebulan. Produk yang kami letakkan adalah produk banner. Pertama sekali ialah kos bahan. Kos bahan yang terlibat adalah ink, color inkjet dan toner black, gam dan seketap polin yang berjumlah RM13,200. Seterusnya, kos buruh adalah gaji pekerja iaitu seramai 25 orang iaitu berjumlah RM80,000. Dan akhir sekali adalah kos overhead melibatkan sewa kedai dan sekebit elektrik dan membawa jumlah RM17,500 dan jumlah keseluruhan adalah RM110,700. Jenis perekonomian kos Fastoprint. Jenis perekonomian kos terbagi pada dua, iaitu sistem pengkosan sebenar dan sistem pengkosan normal. Tetapi
setelah melakukan soalan selidik bersama dengan setiausaha syarikat Fast to Print, kami mendapati bahawa syarikat Fast to Print ini menggunakan sistem pengekosan normal. Sistem pengekosan normal ini merupakan satu kos di mana kos produk dan perniagaan dapat ditentukan berdasarkan kos overhead diserap. Kami juga bertanyakan mengapa syarikat ini menggunakan sistem pengekosan normal. Kata beliau, sistem pengekosan normal ini dapat menentukan harga jualan dengan cepat dan dapat menentukan kos produksi unit seragam untuk sesuatu tempoh. Dan syarikat Fast to Print ni menggunakan untuk mengira kos overhead diserap itu, dia menggunakan asas jam buruh langsung. Seterusnya, kami mengirakan kos produk yang dikeluarkan oleh Fast to Print iaitu banner dengan menggunakan sistem pengekosan normal. Unit keluaran banner yang dikeluarkan dalam satu bulan iaitu 20,000 unit. Anggaran cost overhead adalah 18,200 dan anggaran jam buruh langsung 8,300. Di sini perkara yang pertama untuk kita lakukan adalah kita perlu mengira kadar overhead pratentu. Kadar overhead pratentu adalah anggaran cost overhead bagi dengan anggaran jam buruh langsung. Hal ini kerana syarikat ini telah menggunakan asas jam buruh langsung untuk mengira cost overhead. Jadi kita perlu bahagikan 18,200 bahagi dengan 8,300 jam dan kami mendapati kadar overhead pratentu bagi Fast to Print adalah RM2.19 sejam buruh langsung. Seterusnya adalah untuk kita kira kos produk seunit tu. Untuk kita kira kos produksi unit tu, jadi kos yang sebenar yang berlaku dalam mengeluarkan banner, bahan langsung yang terlibat adalah RM11,200 dan buruh langsung adalah RM80,000 dan jam buruh langsung yang digunakan untuk menghasilkan banner adalah 6,000 jam. Jadi dengan maklumat itu kita dapat kira overhead kilang diserap. Overhead kilang diserap adalah dengan kadar overhead pratentu iaitu RM2.19 yang tadi kita kira darabkan dengan jam buruh langsung yang sebenar iaitu 6,000, kita dapat RM13,140 bagi overhead kilang diserap. Seterusnya adalah kos produksi unit. Kita kira dengan kos produksi unit, bahan langsung campur dengan buruh langsung campur dengan overhead kilang diserap. Jadi kita dapat nilainya dan kita bahagikan dengan unit pengeluaran iaitu 20,000 unit dan kita dapat kos produksi unit bagi banner adalah RM5.25. Seterusnya, syarikat percetakan Fast to Print ini menggunakan pengekosan tempahan kerja. Kaedah ini mengenakan kos pada setiap kerja yang dilakukan. Pengeluaran secara pengekosan kerja ini boleh dalam bentuk satu unit ataupun dalam kelompok. Selain itu juga, produk yang dikeluarkan itu bersifat heterogeneous, yang bermaksud produk yang dikeluarkan itu pelbagai jenis. Hal ini kerana produk yang dihasilkan itu berbeza-beza mengikut spesifikasi yang dikehendaki oleh pelanggan. Proses tempahan kerja Fast to Print ini ialah pertama, menerima tempahan daripada pelanggan, seterusnya memulakan proses pembuatan dan akhir sekali barang siap akan dihantar ataupun diambil oleh pelanggan itu sendiri. Berikut adalah kelompok kerja perkhidmatan percetakan dan juga perkhidmatan signboard, yang mana perkhidmatan percetakan ini terdiri daripada banner, booklet, binding, flyer dan juga banting. Manakala perkhidmatan signboard pula terdiri daripada metal signboard, zigzag signboard, 3D LED box up, road sign dan juga billboard. Seterusnya, saya akan membentangkan iaitu proses pengumpulan, pengklasifikasikan dan peruntukan kos.
Proses pengumpulan bagi syarikat Fast to Print ini, mereka memulakan sumber-sumber dokumen untuk menggambarkan jual beli atau transaksi yang dia lakukan. Disebabkan syarikat Fast to Print ini menyediakan perkhidmatan pencetakan dan pemasangan sahaja, jadi ia mempunyai satu jabatan sahaja, iaitu jabatan perkhidmatan. Syarikat Fast to Print yang kami kaji ini diperoleh dari sumber dokumen iaitu primer, iaitu dari hasil temu bual. Bagi syarikat Fast to Print pula, mereka mengumpul maklumat menggunakan sumber sekunder seperti maklumat dari invoice, resit dan lain-lain. Seterusnya ialah proses pengklasifikasikan, iaitu proses selepas pengumpulan. Syarikat Fast to Print ini mengklasifikasikan kos mengikut kos tetap dan kos berubah, iaitu kos tetap seperti sewa kedai, kos berubah seperti ink dan toner serta tarpaulin. Seterusnya ialah peruntukan kos, iaitu di mana kaedah menjejak kos bagi sesuatu produk ataupun pengagihan kos bagi produk. Disebabkan Fast to Print ni menggunakan jabatan perkhidmatan atau mempunyai satu jabatan perkhidmatan, dia menggunakan asas agihan bilangan transaksi dan mereka juga menggunakan kaedah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Fatina binti Ahmad Tarmizi, bernombor metrik A18667 akan membentangkan mengenai perbincangan dan cadangan. Untuk membantu meningkatkan kejayaan syarikat percetakan, berikut ialah beberapa cadangan penambahbaikan dan idea yang dapat membantu syarikat Fast to Print. Pertama, syarikat Fast to Print perlulah mengklasifikasikan kos-kos yang terlibat sepanjang dalam tempoh perkawanan syarikat mereka. Kos yang terlibat dalam syarikat harus diasingkan mengikut tujuan pengekosan seperti penilaian inventory, pembuatan keputusan dan kawalan. Di samping itu, syarikat ABC juga boleh menggunakan kaedah pengekosan berasaskan aktiviti iaitu ABC untuk mengira kos produk. Teknik ini dapat menyediakan maklumat dengan lebih tepat dan juga terperinci dalam pembuatan keputusan. Seterusnya, syarikat Fast to Print juga perlulah melabur dalam teknologi baru. Syarikat Fast to Print perlu mempertimbangkan untuk menaik taraf peralatan pencetakan seperti pencetak yang lebih pantas dan cekap, presisian reka bentuk grafik terkini dan peralatan pembungkusan automatik. Di samping itu, syarikat Fast to Print juga perlulah mempelbagaikan jenis perkhidmatan. Sebagai tambahan kepada percetakan tradisional, pihak Fast to Print boleh mempertimbangkan untuk menawarkan perkhidmatan tambahan seperti reka bentuk grafik, penerbitan digital dan lain-lain. Seterusnya, syarikat Fast to Print juga boleh mengembangkan rangkaian pelanggan. Pemilik syarikat Fast to Print seharusnya mencari peluang untuk bekerjasama dengan penerbit buku, pengarang, syarikat dan organisasi lain yang memerlukan perkhidmatan pencetakan. Wakil syarikat Fast to Print juga boleh menghadiri pameran atau acara industri dan membina hubungan dengan pihak berkepentingan dalam industri pencetakan. Di samping itu, pemilik syarikat Fast to Print juga seharusnya menghantar pekerja menjalani kursus atau latihan dalam bidang pencetakan bagi meningkatkan dan memantapkan lagi kemahiran dan pengetahuan pekerja dalam bidang pencetakan. Sekian itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.